Kita cerita tentang pendidikan. Kita cerita tentang nilai pendidikan tersebut. Kalau nak cerita tata kelola, integriti dan apa yang berlaku ketidaksan itu, tangkap. Kalau ada ketidaksan, tangkap. Saya setuju. Tapi hari ini kita berbicara tentang kepentingan pelajar-pelajar. Takkan disebabkan kontraktor makanan ini, akhirnya pelajar-pelajar ini terpaksa menanggung beban. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di Ngobrol Pintar atau Ngopi at Channel 10. Jadi saya Sari Abdullah selaku pengemudi pada episod kali ini. Jadi baru-baru ini semasa perasmian Simposium Kebangsaan Menotang Kemiskinan 2024, kita punya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membincangkan mengenai bayangan kemungkinan bahawa kerajaan akan menghentikan subsidi pendidikan bagi anak golongan kaya. Jadi kita akan membincangkan topik ini. Kita akan terus bersama dengan Senator Dato' Arman Azhar selaku Ahli Dewan Negara dan juga Puan Siti Aisyah, mantan Ahli Dewan Negara. Apa khabar? Selamat datang. Terima kasih Sari kerana menjemput. Okey. Jadi kalau sebab kita tahu kan secara amnya kerajaan telah menampung sebanyak 80% yuran pendidikan bagi setiap pelajar di IPTA. Jadi apa pandangan Datuk dan Puan Aisyah mengenai isu ketirisan subsidi pendidikan ni? Sebab saya kira isu ni dah berbangkit mungkin daripada zaman kita merdeka lagi. Jadi apa pandangan Datuk dan juga Puan Aisyah? Bagi saya, statement ketirisan itu. Ketirisan itu sepatutnya tidak menjadi satu perkataan yang perlu dibangkitkan, kerana bila isu tentang pendidikan ini ialah isu utama. Isu kita menghadirkan dan melahirkan kepimpinan negara dan rakyat dan juga golongan bijak pandai dalam negara kita. Bagaimana mungkin kita sebagai pemimpin, bila datang isu pendidikan, subsidi pendidikan, kita menyatakan ada ketirisan. Sepatutnya perkataan ketirisan itu tidak perlu diguna pakai. Kerana bagi saya pendidikan ini harus diberikan kepada seluruh warga Malaysia, tanpa mengira agama, bangsa maupun kaya, golongan miskin dan sebagainya. Ia hak milik kepada seluruh rakyat Malaysia. Kerana hari ini kalau kata kita membincangkan tentang hanya golongan yang berpendapatan rendah saja yang layak. Golongan berpendapatan tinggi tak layak. Bagaimana pula? Sedangkan yang berpendapatan tinggi ini adalah golongan yang majoriti pembayar cukai yang tertinggi dalam negara kita. Adakah itu adil kepada golongan pembayar cukai? Dan kedua, bagi saya, mengenali Datuk Seri Anwar Ibrahim, seorang yang bijak pandai, seorang yang sentiasa memikirkan kepentingan rakyat secara keseluruhan, saya yakin beliau tidak akan ambil satu tindakan yang begitu drastik, tindakan yang akan menjadikan satu polemik dalam negara kita sehingga akan menjadi kerisauan dalam negara kita. Saya yakin Perdana Menteri kita akan melihat semua sudut untuk memastikan pendidikan secara percuma dan yang bersubsidi ini akan berkekalan. Tentang macam mana nak mencari ruang dan lingkup bagaimana menampung subsidi tersebut, kita ada golongan-golongan menteri bijak pandai untuk memikirkan bagaimana untuk mencari dana untuk memastikan pendidikan, yang subsidi pendidikan ini tidak ditarik dan diteruskan. Itu pandangan saya. Baik. Jadi untuk Puan Aisyah juga? Ya, saya punya pendekatan, mungkin pemikiran saya sedikit berbeza dengan Datuk Arman. Sebab bagi saya bila kita sebut soal ketirisan, adakah benda tadi Sari sebut berapa ratus tahun yang dulu, puluh tahun yang dulu, apakah tidak berlaku apa yang disebut ketirisan? Rakyat perlu difahamkan terlebih dahulu apa itu maksud ketirisan. Ketirisan itu bermaksud adanya dana daripada kerajaan yang peduli kepada masalah rakyat. Itu faktanya yang pertama. Rakyat kena tahu bahawa mana-mana kerajaan pun yang sebelum-sebelum ini ada kepedulian mereka kepada rakyat. Tapi isunya apa? Bila naik saja mana-mana pemerintahan, apa yang tidak berlaku ialah ketidakjujuran dan orang kata mengabaikan tanggungjawab. Sehingga berlakunya apa yang disebut sebagai ketirisan, iaitu penyelewengan ataupun rasa tidak bertanggungjawab manusia kepada amanah yang diberikan kepada mereka. Dan ini menyebabkan Sari akhirnya perkara-perkara ini, kesinambungan ini berlaku sampai hari ini. Sebab bagi saya, kalau tidak ada berlaku ketirisan, Datuk Arman, mungkin tidak timbul isu kartel yang sekarang ni hangat diperkatakan. Maksudnya kartel tu maknanya adanya kesambungan di antara satu generasi kepada satu generasi yang menyebabkan dia ada susu galur yang dibina daripada zaman dahulu hingga sekarang. Sebab itu bagi saya, bukan kita menafikan bahawa
setiap kerajaan ada menawarkan sesuatu kepada rakyat, tidak. Tetapi ketirisan itu jelas berlaku kerana orang kata orang yang memegang amanah pada ketika itu bukan sahaja di peringkat kerajaan pentadbir, tetapi mungkin juga daripada kelompok bawahan yang tidak jujur melaksanakan polisi-polisi baik. Selit sikit. Macam yang telah dinyatakan, ketirisan itu daripada segi tata kelola dan juga integriti pentadbiran, daripada segi rundingan tender dan sebagainya, macam rundingan tender makan dan sebagainya. Kita cerita tentang pendidikan. Kita cerita tentang nilai pendidikan tersebut. Kalau nak cerita tata kelola, integriti dan apa yang berlaku ketirisan itu, tangkap. Kalau ada ketirisan, tangkap. Saya setuju. Tapi hari ini kita berbicara tentang kepentingan pelajar-pelajar. Takkan disebabkan kontraktor makanan ini, akhirnya pelajar-pelajar ini terpaksa menanggung beban atas kesilapan dan ketirisan dilakukan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Ketirisan ini berlaku di pihak yang bukan pelajar. Kita bercerita hari ini adalah tentang pendidikan. Cerita tentang pelajar-pelajar ni. Kalau nak cerita ketirisan tentang kontraktor makanan, pembuat sekolah, tangkap. Kalau ada ketirisan, tangkap dan dakwa. Saya setuju. Tapi hari ini, kita kena lihat sudut yang kita bincang hari ini adalah daripada segi pelajar-pelajar tu. Bagi saya tak sepatutnya golongan pelajar ni ditekan, dihukum disebabkan ketirisan yang berlaku disebabkan golongan-golongan yang cuba merampas dan juga golongan yang tidak orang cakap tidak jujur dalam apabila diberikan amanah. Dia Datuk Arman dia masuk G4, G5 tu kan. Kita baru G1 ni, maknanya kita nak menerangkan apa Datuk. Sebenarnya bukan kita nak orang kata kesimpulannya telah saya buat pada topik yang pertama. Tetapi saya nak menerangkan bahawa ketirisan itu maksudnya apa. Maknanya dari segi polisi, kebanyakan kerajaan itu membawa kepada polisi yang sama kepedulian kepada rakyat. Tetapi apakah tidak berlaku dulu berlaku. Maknanya ini yang menyebabkan akhirnya kerajaan sekarang terpaksa mempertimbangkan banyak perkara. Terpaksa orang kata melihat semula apa yang betul, apa yang tak betul. Tapi macam kita sebut tadi, apa pun isunya, kerajaan yang ada hari ini atau yang terdahulu, sama sahaja mereka cuba melakukan yang terbaik untuk rakyat. Dan insya-Allah kita tengok, orang kata daripada sudut Perdana Menteri yang ada sekarang, di bawah kerajaan perpaduan yang ada sekarang, saya kira ini bukan one man show punya keputusan. Dia adalah keputusan bersama dalam kabinet yang harus kita perhalusi bersama. Dan saya yakin Sari akan ada bukan kejutan tetapi benda-benda baik kepada masyarakat walaupun Perdana Menteri melontarkan hasratnya pada kali pertama untuk melihat reaksi masyarakat pada waktu ini. Jadi Puan Aisyah rasa adakah ini masa yang sesuai untuk kerajaan melaksanakan pemberhentian subsidi pendidikan ni bagi anak golongan kaya? Saya tidak mengatakan bahawa kita perlu bersetuju atau tidak bersetuju. Maknanya apa yang dilontarkan oleh Perdana Menteri itu, kalau orang kata apa, kenal dengan watak Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia adalah sentiasa orang yang cuba menarik perhatian rakyat untuk mendengar dan meneliti apa yang dia nak buat kepada rakyat. Jadi pada ketika ini bila kita sebut kenyataan yang dikeluarkan Perdana Menteri berkaitan dengan subsidi, bukan penarikan sebenarnya, tapi saya lebih suka menggunakan Sari ayatnya merehatkan subsidi kepada kelompok ini, tetapi macam saya sebut tadi, dia bukanlah satu keputusan yang muktamad. Saya masih ingat di Ceruk Tok Kun waktu hari Aidil Adha yang lalu, Perdana Menteri balik waktu majlis korban, beliau sebut dengan lantang dalam majlis terbuka, dia sebut walaupun waktu itu subsidi diesel telah dilaksanakan dan berlaku rungutan di bawah macam ini dan banyak perkara yang dibangkit. Akhirnya Perdana Menteri sebagai seorang Perdana Menteri yang orang kata bertanggungjawab atas keputusan yang dia ambil, dia umumkan pada ketika itu, saya dengan berlapang dada dan rendah diri. Saya minta semua agensi untuk meneliti semula dan menerima setiap rayuan masyarakat berkaitan dengan subsidi tersebut. Maknanya adakah Perdana Menteri ini zalim, mengambil sikap diktator dalam setiap keputusan yang dia buat? Jawapannya tidak. Dia melontarkan itu kerana itu sifat dia. Anwar Ibrahim ini sifatnya ialah dia sentiasa melontarkan perkara-perkara supaya dia melihat masyarakat yang ada ini memberikan feedback yang baik kepada dia sebagai Perdana Menteri. Dan akhirnya kita lihat dalam keadaan sekarang kita sedang membincangkan isu-isu yang belum dimuktamadkan, tetapi inilah sebenarnya langkah-langkah yang diteliti semula oleh kerajaan. Saya kira bukan saja suara saya, suara Datuk Arman, ramai lagi di luar sana yang sedang didengari oleh Perdana Menteri dan kabinet yang ada, kerana keputusan ini adalah keputusan yang bukan sensitif tapi keputusan besar yang akan melibatkan banyak impak kepada generasi yang akan datang. Jadi saya kira ini bukan soal sesuai atau tidak sesuai, bersetuju atau tidak bersetuju, tapi isunya ialah
lontaran Perdana Menteri itu ialah untuk memahamkan kepada rakyat, selain mereka perlu tahu soal pendidikan yang dicuit oleh Perdana Menteri, isu yang lebih besar ialah impak ekonomi yang sedang kita tanggung sekarang. Jadi nak fahamkan rakyat itu perlu ada satu yang dicuit hati mereka, dan akhirnya kita orang kata apa, top up jiwa mereka dan fikiran mereka tentang fakta-fakta yang perlu mereka fahami. Saya tertarik sebenarnya apabila Puan Aisyah bercakap mengenai penelitian rakyat-rakyat Malaysia ni mengenai isu tersebut kan, isu yang kita cakap lah subsidi pelajar ni. Tapi kita nak tahu jugalah kalaulah benda ni dimuktamadkan dan dilaksanakan oleh kerajaan, sejauh mana golongan miskin ni boleh memanfaatkan subsidi ni? Sebab tu saya bagi tahu bila isu penarikan subsidi, jujur saya cakap saya tak setuju. Saya secara terbuka dalam media, termasuk di social media saya menyatakan tidak setuju. Kerana ada banyak lagi cara bagaimana kerajaan untuk mendapatkan peningkatan daripada segi ekonomi. Bukan melalui penarikan subsidi pendidikan. Subsidi pendidikan ini bagi saya biarlah satu subsidi mutlak kepada rakyat Malaysia tanpa mengira pendapatan tinggi, rendah dan sebagainya. Kerana pendidikan ini penting untuk kita pergi ke sebuah negara yang jauh lebih baik dan lebih berdaya saing. Bagi saya, kalau kita bercakap tentang ruang lingkup ekonomi dan sebagainya, kita tahu masalah ruang lingkup ekonomi ini apa yang berlaku disebabkan ketirisan. Salah guna kuasa, integriti, ini yang perkara utama yang perlu kita selesaikan. Perkara utama yang perlu ada penambahbaikan. Tetapi bukan dengan menarik subsidi utama kepada rakyat. Bagi saya, biarlah pendidikan ini dijalankan seperti mana yang sedia ada, tetapi kita cari bagaimana jalan penyelesaian. Saya yakin Perdana Menteri macam mana Puan cakapkan tadi, seorang pemimpin yang mendengar suara dan sebagainya. Kita kena ingat, salah satu agenda beliau juga menyatakan pendidikan percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan saya yakin beliau tidak akan lupa janji beliau kepada rakyat Malaysia. Sebab itu saya nyatakan daripada awal tadi. Saya yakin apabila dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada rakyat, mengatakan mungkin akan menarik subsidi pendidikan, tapi dalam hati beliau tidak akan menarik subsidi itu kerana saya lihat dia tahu pendidikan ini adalah agenda utama kepada rakyat Malaysia. Betul. Itu yang utama yang saya lihat. Dan bila kita cerita tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini dia seorang yang cakap open type of prime minister. He lontarkan pandangan beliau dan beliau mendapatkan pandangan daripada semua sudut. Tetapi kita tidak mahu pandangan daripada semua sudut ini tidak dicapai secara mutlak kepada beliau. Kita nak semua capaian-capaian dan idea-idea daripada rakyat ini dapat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melaksanakan ataupun melaksanakan apa yang perlu dilakukan. Apakah perlu atau tidak perlu menarik subsidi pendidikan ini. Itu yang utama. Sebab bagi saya, kita tak boleh menidakkan isu pendidikan ni. Jangan kita mengeluarkan kenyataan populis dan sebagainya, akhirnya yang akan rasa bebanan dalam generasi akan datang. Kita kena ingat, kos sara hidup makin meningkat. Pendidikan juga makin meningkat. Jadi adakah di masa akan datang kita lihat akan ada satu jurang pula lagi. Nanti silap bulan yang golongan T20 pula tak boleh nak masuk universiti dan sebagainya. Sepatutnya apabila kita cerita tentang subsidi pendidikan, sekolah rendah, sekolah menengah, termasuk universiti, kita kena fikir bagaimana untuk meneruskan subsidi pendidikan ini. Kenapa negara luar boleh buat? Kenapa Sweden boleh buat? Kenapa negara-negara maju boleh buat? Kenapa tidak kita? Sedangkan kita boleh laksanakan, kalau kata nak cerita tentang peningkatan ekonomi, we all out cari FDI to come in. Jom kita cari proses-proses mana perlu kita tamatkan ataupun pembangunan mana yang perlu kita rehatkan dahulu. Tapi bukan subsidi pendidikan. Itu pandangan saya. Okey, jadi sebab saya nak memetiklah daripada pandangan netizen yang berpandangan yang sama seperti Senator Datuk yang berpandangan yang anak-anak golongan kaya ni tidak sepatutnya dihukum disebabkan ibu bapa mereka yang berpendapatan tinggi. Dan juga orang kata kalau macam subsidi pendidikan ni tak akan ada kompromi. Maksudnya semua rakyat Malaysia patut diterima dengan adil dan saksama lah. Jadi apa pandangan Puan Aisyah sendiri? Baik Sari, kalau kita melihat susuk tubuh seorang Perdana Menteri yang ada sekarang, dia adalah orang yang memperjuangkan soal pendidikan ni daripada dulu lagi. Wataknya itu sudah dikenali oleh orang kata bukan sahaja di Malaysia tapi di seantero dunia. Orang yang tahu memperjuangkan soal pendidikan sebagai asas utama. Tetapi kadang-kadang kita kena fikir balik Sari,
mengapa seorang Perdana Menteri yang memperjuangkan perkara seperti itu, soal pendidikan, tak ada kompromi, tandas baiki, kursi orang kata meja anak murid baiki, apa masalah baiki, sekolah baiki, tetapi akhirnya memikirkan ke arah itu. Ini antara perkara yang kita kena bincangkan. Mengapa seorang Perdana Menteri yang berjuang dari sudut itu tetapi akhirnya datang dengan satu orang kata pemikiran bahawa perlu ada ke langkah itu. Saya tak nak ambil langkah populis Sari, maknanya menafikan semua perkara. Tidak, perkara ini harus kita bincangkan. Betul. Maksudnya apa? Dalam konteks sekarang ni bila kita tengok tadi Sari sebut bukan semua kelompok. Saya tidak suka menggunakan hujah sebagai hukuman. Tidak ada siapa pun yang dihukum dalam soal ini. Apa yang cuba dibawa oleh Perdana Menteri ialah memberikan tempoh belajar kepada kelompok T20 yang di kalangan maha kaya. Supaya mereka reti untuk berkongsi hasil rezeki yang mereka perolehi kepada kelompok yang paling susah di bawah. Tak kala sekarang kita bersetuju tadi dengan pandangan Abang Datuk Arman tadi yang mengatakan bahawa kita tak boleh hukum semua. Tapi kita sebut pendidikan memang untuk semua. Tetapi permasalahan kita hari ini apa dia? Saya suka bawa macam ni mak, apa terma yang selalu guna, perumpamaan yang saya selalu guna ialah ibarat hari raya lah. Kan Pak Ali ada 5 orang anak. Anak dia semua balik kereta Belfire, BMW, Alphard dan sebagainya. Ada 20 orang cucu. Datang rumah kita, Pak Ali orang kaya. Takkan kita nak bagi duit raya seorang RM1. Mestilah paling lekeh RM5. Jadi kita bagi anak cucu dia 20 orang RM5. Balik rumah RM20 darab RM5 darab 20 dia dah ada RM100. Datang pula seorang nama Pian. Pian ni kerja kampung, anak 3 orang je Sari. Dia datang beraya rumah kita, oh siapa datang? Pian datang. Oh tak apalah, Pian RM2 cukup lah. Akhirnya apa Sari? Yang kaya terus kaya, yang miskin apa kedana. Adakah kita nak menidakkan golongan yang mencari rezeki untuk terus menambah pendapatan yang tinggi? Sebab itu. Jadi bagi saya konsep maha kaya ni pun stigma yang tak perlu diguna pakai. Sebab kita nak bagi tahu, we want to go way forward. Nak pergi negara maju. Kita nak rakyat kerja keras berjaya. Takkan bila dah berjaya ni, when dia succeed, dia pun dah berjaya, kita hukum dia pula. Bukan. Sebab tu bagi saya, pendekatan saya, pada pandangan saya, kita tak boleh kita terus generate maha kaya ni ambil. Tak boleh. Sebab semua ni adalah rakyat Malaysia yang bekerja keras daripada macam saya. Contoh, saya anak orang kampung. Mak saya menjaga kantin. Saya kecil dulu bawa nasi lemak RM1 jual dekat sekolah. Hari ni saya berjaya. Adakah nak hukum saya disebabkan saya belajar, saya bekerja? Sebab tu saya rasa macam ni. Maknanya kena berlaku adil dulu dengan saya supaya saya habiskan statement. Maknanya tadi bukan saya mengatakan bahawa kita kena menghukum golongan T20 untuk menafikan hak mereka, tidak. Tetapi yang kita sebut tadi bahawa kalau dia golongan T20, dia ada anak 4 orang yang tengah mengaji di universiti. Dan dia dalam kategori yang betul dari segi tangga gaji, dia T20. Tapi bila T20 diselaraskan dengan orang kata apa, pembayaran pendidikan anak-anak dia, hutang kenderaan dia, hutang rumah dia, itu tidak meletakkan dia sebagai T20. Masalah negara kita ialah bila kita nak buat audit kita tu terlalu slow, menyebabkan rakyat dimangsakan. Sebab itu saya kata tadi Sari, kalau kita nak memulakan satu proses yang baik, kita kena mulakan secara umum, bermula daripada bawah. Sebab itu saya kata, saya tidak mengatakan bahawa saya bersetuju untuk pendidikan itu T20 diketepikan. Tidak. Tetapi paling tidak Perdana Menteri pada keadaan sekarang membuka satu fokus lembaran baru dalam pemikiran rakyat bahawa normalisasi yang kita sedang lalui sekarang harus juga ada pemahaman yang berlainan. Maksudnya rakyat juga perlu ada sedikit ruang untuk belajar bahawa walaupun kamu anak orang kaya tapi kamu nak sedekah duit pada orang miskin, tak ada masalah. Kalau kamu anak orang kaya, kamu nak berkongsi, tak ada masalah. Tapi adakah hak kamu tidak dijamin? Hak kamu dijamin. Tapi dalam konteks yang ada sekarang, sebab itu saya sebut, kalau kata Perdana Menteri dalam waktu sekarang nak buat proses itu, saya juga tidak bersetuju. Sebab saya yakin benda itu akan memberikan impak negatif kepada kerajaan kerana dia melibatkan masyarakat umum. Betul. Sebab itu saya kata kalau kita nak buat, perkara pertama yang kita kena buat Sari ialah kita kena ada bermula daripada bawah. Maknanya Datuk Seri Ibrahim tidak boleh hanya membayangkan kepada cakap-cakap orang kanan, orang kiri yang mengatakan bahawa yes, we are ready. No. Betul. Datuk Seri Ibrahim mesti berpandukan kepada berpijak di bumi nyata. Rakyat di bawah ni bagaimana? T20 yang digolongkan itu, kategorinya itu perlu lebih diperincikan. Tak boleh ikut kategori yang ada sekarang. Kerana
kategori yang ada sekarang tadi macam ni lah Abang cakap. Ada kerana dia T20 maka dia dinafikan. No. Masalahnya sekarang T20 itu perlu juga digariskan apa lagi kategori-kategori tambahan. Yang akhirnya apa yang kalau kata berlaku sekalipun apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat ini, dia tidak memberikan implikasi besar ke mana T20 pun dia terima juga hasil. Sebab apa? Dia telah dikategorikan sebagai T20 yang perlu soal pendidikannya itu dimanfaatkan. Tetapi kalaulah bapak dia billionaire, kalaulah bapak dia tu kaya, waktu itu yang kita rasa bahawa adakah lebih adil kita ambil portion dia untuk beri kepada orang yang lebih miskin. Contoh macam di Sarawak baru ni, seorang budak masuk mendaftar universiti bawa karung guni. Beg pun tak ada. Jadi kita rasa bersalah. Tapi Sari, saya tak kata apa budak ni bersalah. Sebab apa masalahnya bermula dengan kita. Tanggungjawab kepimpinan di bawah situ tak mencari dia. Menyebabkan akhirnya dia viral kerana langkah universiti dia. Jadi sebab itu saya kata kalau waktunya sekarang saya tak bersetuju bahawa hukuman itu atau terma hukuman itu diguna pakai. Saya lebih suka menggunakan bahawa pembelajaran baru kepada rakyat. Dan kalau waktu sekarang bukan waktu yang tepat, kerana saya tahu realitinya Datuk Seri Anwar Ibrahim juga tahu ini bukan waktu yang tepat. Tapi lontaran-lontaran ilmiah beginilah Sari yang akhirnya akan membuka mata rakyat daripada bercakap soal artis bercerai. Akhirnya mereka bercakap tentang masa depan mereka. Jadi mungkin idea yang dilontarkan oleh Perdana Menteri itu hanya sekadar untuk membuka minda rakyat Malaysia lah mengenai mungkin ada golongan yang terlalu selesa dengan subsidi yang diberikan kerajaan. Jadi macam ni, Sari, saya setuju dengan dinyatakan oleh sahabat saya tadi. Bila kita cerita tentang T20 ni golongan-golongan tengah yang selalu disalahanggap. Ya, sebab dia macam borderline. Dia ke kanan tak boleh, ke kiri tak boleh, subsidi tak dapat, iaitu tak dapat, tapi inilah golongan yang kena bayar cukai. Kalau kata nak tarik subsidi, tak nak bagi subsidi, golongan yang tadi. Millionaire, billionaire, there's no problem. Okay. We are talking about golongan-golongan T20 ni, golongan yang baru rasa kemewahan dan sebagainya mereka ni dan kita kena terima ini T20 ni adalah golongan yang salah satu golongan terbesar dalam negara kita ni. Yang memberikan banyak cukai pendapatan kepada negara, akhirnya pendapatan negara ni disalurkan kepada golongan miskin. Sebab tu saya nyatakan tadi, kita kena lihat T20 ni pun tak boleh disegregatekan. Kerana kalau disegregatekan, mereka juga sebahagian daripada rakyat Malaysia yang telah memberikan hasil pendapatan kepada negara. Akhirnya mereka bagi cukai, mereka punya anak-anak tak dapat pendidikan dan subsidi pendidikan. Bagi saya ini yang perlu kita lihat. Kalau kita kaji, kalau kata golongan millionaire, billionaire ni by all means yes. Tak payahlah korang dah millionaire, you buy the university, let your children study there. Tapi T20 ni, mungkin bagi orang kampung kata, dia pun digaji 30-40 ribu, besar. Bezanya di luar bandar, pendapatan mereka rendah dan konsep kehidupan mereka berbeza dengan kawasan bandar. Bila kata gaji dah 30 ribu, cara kehidupan pun dah lain, standard of living pun lain, tempat duduk pun dah lain. Jadi benda-benda ni yang kita perlu lihat. Sebab tu bagi saya, bila isu tentang subsidi pendidikan ni, bagi saya by all means, jangan tarik. Cuma letakkan satu syarat, a straightforward syarat. Golongan billionaire, millionaire. Ini, you buat terus satu guideline. This one tak boleh. You all mampu. T20 still boleh. Sebab sekarang ni kita nak cerita tentang golongan yang majoriti besar ni. Jangan disebabkan kita nak segregatekan golongan maha kaya dan sebagainya, kita anggap T20 ni pun maha kaya. Sebab tu saya daripada awal, saya banyak kali nyatakan statement-statement dan juga indoktrinasi kita terus mengatakan golongan maha kaya. Bagi saya jangka masa panjang ni tak bagus. Adakah nak mengatakan kepada rakyat Malaysia, kepada anak-anak muda yang belajar ni, korang jangan belajar sampai jadi maha kaya? We don't like you to become rich. That's wrong. Sebab kita sebagai pemimpin, kita nak lahirkan golongan pendidikan dan anak-anak yang berjaya. Berjaya daripada segi pekerjaan dan they become successful dan lebih berjaya. Dan kalau kita awal-awal dah segregatekan golongan ni macam ni, jangka masa panjang akan ada satu reaction dalam masyarakat Malaysia. Ini yang kita tidak mahu. Betul, sebab kita tidak mahu ada keretakan dalam masyarakat Malaysia disebabkan kita segregate daripada awal, indoktrinasi terlampau awal sehingga kan berlaku satu keretakan disebabkan pendidikan.
Ya, sebab saya kira ia satu kebimbangan juga sebab atas dasar pelaksanaannya bagaimana. Dan especially yang untuk golongan T20 lah, sebab dia berada di tengah-tengah. Sudah pasti golongan inilah yang akan membahaskan kenapa tidak kan, kenapa tidak layak. Sebab sebelum saya datang ni, saya letakkan dalam Facebook dan social media saya nyatakan apa pandangan. Dan saya buat rating. Boleh saya dapat maklumat majoriti T20 yang rasa macam mereka rasa mereka left out. Mereka rasa macam tidak adil lah. Kenapa macam ni? Kita pun sebahagian daripada rakyat Malaysia, anak kita orang pun sebahagian daripada warga negara Malaysia. Betul. Anak-anak kita juga layak mendapat subsidi pendidikan. Kenapa? So benda-benda ni yang saya lihat distinct, kena ada satu policy making yang firm tapi tidak membebankan majoriti rakyat Malaysia. Saya rasa Sari, kerajaan yang ada hari ini kerajaan yang dah belajar daripada kesilapan mereka ketika subsidi diesel yang lalu. Maksudnya mereka dah faham bahawa tidak semudah itu melontarkan sesuatu dan akhirnya implementasi itu dalam keadaan yang dekat dan menyebabkan rakyat menerima impak. Jadi kerajaan ini saya kira kerajaan yang dah belajar. Maksudnya macam tadi Abang Dato' Arman sebutlah, maknanya kalau dia nak buat pun tadi dia kena teliti keseluruhannya. Maknanya T20 itu bukanlah golongan sasaran. Maknanya T20 itu harus juga dikategorikan sebagai golongan yang pertengahan seperti Sari sebut tadi. Boleh jadi dia betul-betul melepasi tahap kemampuan, boleh jadi dia menjadi satu beban pula kepada dia. Jadi perkara ini yang saya kira kritikan kepada kerajaan ialah tidak boleh orang kata kita mengulangi kesilapan-kesilapan ini. Sebab tu saya sebut tadi, saya tekankan di bawah itu, di ground itu, kena berlaku jujur menyampaikan fakta yang betul kepada Kabinet dan juga Perdana Menteri. Supaya Perdana Menteri boleh membuat keputusan berdasarkan bawah tadi, Bang. Betul. Macam Dato' Arman sebut, bila dia sebut di Facebook dia, feedback tu begitu. Itu juga boleh dianggap sebagai feedback masyarakat kepada kerajaan yang ada. Dan ia perlu disalurkan. Sebab kalau tidak, kita akan mengulangi bahawa tak apa, yang bercakap tu orang yang mampu. Dan akhirnya golongan T20 tadi, B40 tu dah tentulah. Tapi T20 tu terpaksa menjadi, orang kata tadi apa, mangsa kedua. Tidak dibela lah. Bayangkan kalau T20 sekarang beli kereta diesel. 2 kali impak dia. Ya. Macam double kena bayar cukai kan. Okey, jadi tapi kan kalau kita cakaplah mengenai faktor untuk kita meneliti mengenai subsidi pendidikan ni kan. Selain daripada gaji, apa antara faktor yang kita boleh ambil sebelum kita nak buat benda tu? Saya ketika saya 10 tahun sudah, saya merupakan timbalan pengurusi Jihad Mara Malaysia. Dan saya salah seorang terlibat dalam program Jelajah Pendidikan Bumi Putera selama 3 tahun. Di mana kita turun ke negeri-negeri, bukan dalam ibu negeri, tapi ke kampung-kampung untuk mencari pelajar-pelajar yang skor tapi tak dapat meneruskan pendidikan. Dalam 3 tahun tu kita dapat masukkan 158,000 lebih pelajar ke dalam IPTA, IPTS dan juga pusat-pusat pendidikan TVET dan sebagainya. Kenapa ini berlaku? Ini berlaku kerana banyak universiti dan sebagainya dia buat promotion di bandar besar. Contoh sistem online. You suruh budak-budak key in online, pilih subjek yang dia minta. Tetapi akhirnya mereka punya scoring result tak boleh matching dengan subjek yang mereka minta. Jadi akhirnya ditolak. Bila ditolak, pelajar-pelajar ni jadi apa? Tak boleh masuk dalam mana-mana universiti. But what we did, tim Jelajah Pendidikan buat is, kita kumpul semua universiti, kita kumpul semua badan-badan institusi dan sebagainya, kita pergi jumpa semua bank-bank yang mana sanggup bagi beasiswa dan bantuan pendidikan secara terus, tak perlu masuk ke dalam kerajaan. I mean direct beasiswa daripada bank dan mana-mana syarikat besar. Kita pergi ke kampung-kampung ni, kita interview. Interview terus. Dan kita bagi tahu pelajar tu, kita ada juru temuduga tu penuh. You bawa your result, dia pakai matching, kata okey, dengan result ni you pergi universiti ni layak. You pergi universiti ni layak. Dan bila the moment dia layak, you tahu kita buat apa? The moment dia layak, terus dapat offering letter on same day. Offering letter tu terus pass dekat satu bank, masa tu Maybank dengan Bank Rakyat sponsor. Bagi terus dapat grant RM5,000 untuk pelajar tersebut. So benda ni boleh dilaksanakan. Cuma konteks sama dia nak tak nak buat. Sebab tu baru-baru ni saya turun ke Mara, saya jumpa dengan Chairman Mara ni, saya kata saya pernah buat this program. Maknanya ada ratusan anak-anak Melayu Bumi Putera di luar sana yang miskin, tak miskin dan sebagainya, ada masalah bila kita menggunakan sistem online. Bila sistem online ni. Sebab tak boleh matching kan result. Dan bila benda ni berlaku juga, tahap
kelulusan pendapatan bapa juga main peranan. Kita balik kepada subsidi tadi. Kalau kata bapa punya pendapatan tu tinggi, ada setengah universiti tak dapat. Ya, betul. Ada setengah universiti dapat. Betul. Baru 2 hari sudah saya dapat satu orang WhatsApp saya bagi tahu, Tok, anak saya dapat masuk UTM. Tapi terlewat nak minta pinjaman PTPTN. Terlewat nak interview. Sekarang kami minta dia tutup. Dah tutup. Sekarang ni anak saya nak belajar macam mana? Memanglah. Saya gaji ni tapi saya ada 5 anak. Bila kena macam tu, dalam sistem you tak boleh key in lah, dia tutup. So what I did is, saya call chairman dia, Datuk Naliza. Dia kata, Tok, we got a problem. Pelajar ni dah dapat offer masuk ke universiti. Cuma dia tak sempat nak pergi minta temu duga untuk PTPTN, minta jasa baik. Akhirnya menggunakan jasa baik ni dengan ni dia pegawai daripada PTPTN tu call dan dah dapat. So that's why I cakap kadang-kadang kita kata sistem efisien menggunakan secara online apps ni, kita kena tengok juga reality dia. Sebab tu bagi saya face to face still a best thing. All method. Bayangkan saya pergi ke Sabah di Sampurna, straight A student 9A. Kita dapati dia tak minta mana-mana universiti. Tak minta mana-mana universiti. So what we did is kita pergi naik boat pergi ke rumah tengah-tengah laut tu. Tawarkan jumpa kita jumpa bapak dia kata apa? Anak saya mampu sampai sekolah tinggi, sekolah menengah. Saya nak suruh jadi nelayan sebab nak pergi kami dah tak mampu. Tengok rumah kami. So macam mana kita nak tolong golongan-golongan ni? So what we did was kita balik kepada universiti, balik kita bincang. Masa tu kita ada team semua universiti. Bincang dengan UiTM kata okay, we take this student 2 tahun depend on their grading, free accommodation, semua belajar. Kita jumpa pula dengan Bank Rakyat bagi beasiswa kepada dia dan juga bantuan awal kepada parents untuk parents hantar anak dia ke UiTM. Sebab tu program-program jajah pendidikan ni perlu ada. Penting. Sebab apa? Bila kita kata jurang pendidikan dan program ni apa yang menarik ketika tu? Ketika tu kita kata golongan T20 yang ingin menyumbang kepada pelajar-pelajar. You know tak, tabung pendidikan Bumi Putra ketika itu kita buat. Kutipan daripada golongan T20 yang datang ke tiap-tiap program tersebut, kita jelajah, kita dapat kutip lebih daripada RM300,000 dan akhirnya kita kutip kutipan itu, kita salur balik kepada pelajar-pelajar yang betul-betul memerlukan. So sebenarnya, that's why I cakap T20 pun golongan yang memberikan bantuan. So sebab tu saya bagi tahu, bila kita cerita tentang pendidikan ini, is cross the border. Pendidikan, subsidi pendidikan harus diteruskan demi masa hadapan negara kita. Cara nak cari income kerajaan lain tu, kita ada Saudara Rafizi, kita ada so many cabinet ministers yang bijak pandai, Datuk Seri Zafrul dan sebagainya bawa masuk FDI. From there we tap ekonomi dan sekarang pun kalau kita tengok bila gerak kerja ekonomi oleh menteri-menteri kita, our currency makin kukuh. Beri masa, tetapi bukan tarik subsidi pendidikan. Tarik subsidi tempat lain. Subsidi telur ke. Macam hari ni Mak Sabu cakap nak tarik subsidi telur. Itu saya setuju. Tarik subsidi-subsidi yang tidak membebankan majoriti rakyat Malaysia, itu pendidikan. Ya, sebab pendidikan itu adalah asas negara lah, untuk melahirkan generasi yang berkebolehan untuk masa depan negara kita. Ya, betul. Jadi, tapi ada yang berbahaskan mengenai, okey, jikalau Malaysia, kerajaan Malaysia mampu untuk mengeluarkan satu, orang kata, polisi yang sangat kukuh. Tapi apa antara nasihat kepada kerajaan untuk bukanlah menepis, tapi lebih kepada menangani isu yang negatif akan timbul. Sebab sudah pasti akan timbulnya isu negatif. Kita tak perlu tunggu benda tu dilaksanakan. Yang sekarang pun kita dah orang kata apa, sudah dibahaskan di luar, betul? Sudah dibahaskan di luar. Maknanya kesan daripada lontaran itu sendiri telah memberikan banyak lontaran balik kepada kerajaan. Betul. Kalau sebagai pemimpin, saya kira tak kiralah daripada sektor mana, yang kita perlu bersedia ialah pertamanya, walaupun kita membawa dasar menegakkan ataupun membawa suara kerajaan, tetapi kita juga perlu dilihat relevan. Maknanya menjadi pemimpin walaupun diduduk di tampuk kerajaan, dia kena ada relevannya. Maknanya kita 50 di pihak kerajaan, 50 di pihak rakyat. Sebab masalah negara-negara besar ni ialah bila orang kata diletakkan pemimpin setengahnya itu, dia meletakkan jiwanya itu kepada kerajaan keseluruhannya dan menyebabkan banyak polisi-polisi yang dibuat itu tersasar. Sebab itu dalam konteks sekarang, saya suka dengan cara Abang Dato' Arman tadi, kerana teguran-teguran begitu yang wajar kita berikan kepada kerajaan supaya kerajaan meneliti semula. Tapi dalam konteks polisi tadi, Sari, saya nak sebut,
bahawasanya kerajaan ini kena betul-betul. Maknanya bukan sahaja soal polisi pendidikan, subsidi pendidikan, mungkin macam tadi sebut subsidi yang akan berada di depan ini kemudiannya itu. Dia tidak boleh jadi satu benda yang hanya kita nak buat pada ketika itu. Maknanya dia kena ada kajian yang menyeluruh. Kena ada satu unit yang disiapkan oleh kerajaan yang bukan orang kata hanya mengambil kira contoh memang macam tadilah kata kan. Panggil orang ni pergi buat, dia pergi you dapat cari 100 orang, kita bayar RM10 satu orang dan ini menyebabkan akhirnya kita tidak mendapat jawapan yang betul di bawah. Kita akan mendapat orang yang hanya buat kerja kerana duit. Betul. Dan akhirnya keputusan tu tak balik dengan cara yang baik kepada kerajaan. Sebab tu dia kena ada satu agensi yang betul-betul difungsikan untuk mendapatkan feedback balik. Dapatan. Ya, dapatan balik daripada masyarakat umum termasuk di ceruk-ceruk kawasan ceruk tadi. Yes. Bukan di bandar-bandar saja, di ceruk-ceruk sana. Naiklah kamu naik bot ke Sempurna sana, naiklah kamu ke mana-mana, ke Kunaknya, ke Lubuk Antu dan sebagainya untuk mendapatkan dapatan rakyat. Supaya selepas ini apa sahaja polisi subsidi yang nak kita buat, maknanya kita boleh merangka daripada sekarang. Kita tak boleh, saya tidak bersetuju dengan satu perkara ialah bila kita nak buat satu penarikan subsidi, waktu tu baru kita fikir implikasinya apa. No. Betul. Implikasi itu harus difikirkan dulu. Keseluruhannya. Secara keseluruhan. Maknanya macam tadi sebut, subsidi pun orang ini terkesan, ini pun orang ini terkesan. Maknanya dia perlu dilihat secara menyeluruh. Barulah dia dikategorikan. T20, kalau betul kerajaan nak laksanakan, T20 itu tidak boleh diklarifikasikan sebagai golongan yang kaya. Mereka juga perlu diadili secara orang kata apa? Adil. Maknanya macam saya sebut tadi, Sari, perincikan dulu. Maknanya kalau dia tadi cakaplah gaji 30,000, anak 3 orang di universiti, rumah lagi, kereta lagi, di bandar, lagi duduk di bandar. Jadi itu bukan orang kata apa subjek yang perlu dikatakan bahawa okey, dia lulus untuk kita tarik subsidi. No. Maknanya kena ada penelitian yang khusus. Dan dapatan-dapatan di bawah ini, saya masih sebut lagi, saya masih berpegang bahawa setiap benda baik yang nak dibuat oleh kerajaan boleh dilaksanakan. Tapi dengan syarat di bawah ini, kena kukuh dulu. Dapatannya kena jujur kepada kerajaan. Betul. Dan kerajaan perlu dapat mandat yang keseluruhan, baru ia boleh dilaksanakan. Dan kalau tidak, kita hanya akan mengulangi kesilapan-kesilapan yang lalu, menyebabkan akhirnya kita terpaksa berperang. Dan akhirnya kerajaan tak tahu yang di bawah ni, Panglimanya bukan bawa keris lagi dah bang. Dah bawa pedang, dah bawa apa dah kan. Jadi kena ada benda-benda yang relevan pada ketika ini. Sebab tu dapatan masyarakat ni penting. Betul. Ya, betul. Dia nak dapatan ini mesti dapatan yang tulus. Jangan disebabkan macam kita cakap you RM10 you pergi check. Nanti akan dapat laporan yang tak betul. You have to dapatkan dapatan yang betul. Sebab saya bila duduk dalam Jawatan Kuasa Integriti Tata Kelola dan Inti Rasuah Malaysia ni di Parlimen Dewan Negara, kita lihat banyak sudut. Betul. Benda ni berlaku sebab daripada segi tidak ada penambahbaikan daripada segi sistem kita. SOP kita. Ini yang benda pertama yang kita kena betulkan. Bukannya terus kita fikir, terus tarik. No. Betulkan dulu dari sistem dulu. Bagaimana kita nak selesaikan masalah sistem kita, SOP kita. From there baru kita akan cerita apa yang perlu kita perbetulkan daripada segi pendidikan. Okay, daripada segi struktur ekonomi negara. Dapatan kita nak dapat income besar daripada macam mana? Macam mana kita nak kurangkan? Apa subsidi yang tidak membebankan rakyat secara keseluruhan? Pendidikan ni keseluruhan. Mungkin daripada segi transport. Transport kata nak tarik, bas tarik lah. Kenapa kita ada banyak bas-bas percuma ni? Sedangkan yang naik semuanya warga asing. Betul. Kan? Betul. Okay, kalau kata nak naik bas, you tunjuk you my card, you entitled. Betul. Kalau you naik MRT Putra, you tunjuk my card, you entitled. So daripada segi ni kita boleh save. So there's so many things yang kita boleh kurangkan kita punya subsidi, tetapi not subsidi pendidikan. Cari subsidi-subsidi yang saya rasa tidak membebankan keseluruhan rakyat Malaysia ni. Pendidikan ni everybody will effect. Okey, jadi akhir katalah. Bagaimana reaksi yang sepatutnya diberikan daripada rakyat Malaysia ni apabila mendengar isu ini berbangkit? Apa yang patut mereka faham? Angle mana yang patut mereka lihat? Saya nak menyebut kepada rakyat Malaysia bahawa kerajaan yang ada hari ini, kerajaan perpaduan, madani, prinsipnya itu bukanlah satu kerajaan yang diktator, yang mengambil keputusan orang kata dalam keadaan yang tergesa-gesa. Saya lebih mengatakan bahawa rakyat perlu ada sedikit keberanian untuk menyatakan, menyuarakan dengan ilmiah. Saya sebut ni Sari dengan ilmiah, bukan dengan propaganda-propaganda, cacian-cacian yang tidak membina ketemadunan kita dalam masa hadapan.
anak-anak muda hari ini perlu diajar bahawa kalau kamu tak suka, kamu boleh kritik, tapi kritik yang membina. Kerana hasil daripada kritikan kamu itu akan membina diri kamu balik kemudian hari. Maknanya kalau kamu bagi cacian, kamu bagi benda-benda yang memberikan impak negatif, dia tidak akan memberikan peluang untuk kamu lebih berjaya. Sebab itu saya beri seruan kepada rakyat, kita masih punya masa, kita masih punya cara. Rakyat boleh salurkan, saya rasa di Facebook Perdana Menteri boleh, di TikTok Perdana Menteri boleh, di TikTok Datuk Arman boleh, semua kepimpinan, Timbalan Perdana Menteri kita ada Datuk Zahid, semua rakyat perlu ada keberanian untuk menyuarakan pendapat mereka. Tapi pendapat yang berisi. Yang berisi, ilmiah, yang tidak orang kata berkait dengan cacian, makian. Kerana negara ini, Sari, ketakutan saya juga bila kita bercakap soal pendidikan kita, kalau kita beri pendidikan yang percuma, tetapi kelas minda rakyat dan masyarakat khususnya generasi muda masih kelas bawahan, itu juga tidak mencerminkan kebanggaan kita untuk orang kata dunia yang lebih besar. Jadi kepada generasi luar sana, rakyat, masa masih ada. Perdana Menteri melontarkan kepada anda satu benda yang saya kira berbentuk ilmiah, perlu dipulangkan bentuk ilmiah kepada Perdana Menteri, dan saya yakin kabinet yang ada, kabinet yang jiwanya rakyat, dan insya-Allah kita akan lakukan yang terbaik untuk rakyat. Apapun, pendidikan untuk semua. Ni Datuk Arman, sedikit saya kata-kata dan nasihat. Saya very consistent tentang isu pendidikan. Kerana pendidikan begitu dekat dengan saya, sebab itu saya nyatakan 10 tahun dulu saya merupakan Timbalan Pengurusi Giat Mara Malaysia. Sekarang ni I own 2 college. Maknanya saya really into education. Saya ada satu college di Sabah, satu college di Pulau Pinang, Jasutan University College di Sabah iaitu College Academic, Twin Tech University College, College TVET di Pulau Pinang. Sebab itu bila cerita tentang pendidikan, I'm so passionate. Dan bila saya suarakan perkara ni di social media, saya salurkan through WhatsApp kepada kepimpinan, termasuk kepada Perdana Menteri, kepada kepimpinan TPM dan sebagainya, Y and so on. Kadang-kadang kita suarakan bukan menjadi pembangkang, tapi kita suarakan kepada kepimpinan inilah suara yang di bawah untuk kita salurkan. Betul. Saya ni sebenarnya sebagai orang yang menjadi orang tengah, saluran perantara penyampai rakyat, menyampai kepada saya untuk salurkan kepada barisan kepimpinan. Sebab tu bila saya berhujah di Dewan Negara dan sebagainya, ramai cakap Datuk Arman ni ada yang sokong, ada yang tak sokong. Sebab bukan kita tak sokong. Macam tu saya selalu cakap, membangkang satu perkara tidak membuat kita sebagai pembangkang. Kita membangkang satu perkara itu nak menunjukkan bagaimana kematangan berpolitik hari ini. Sebagai sebahagian daripada check and balance kepada kerajaan perpaduan dan kerajaan madani. We love the government. We want the government to go way forward and so on. Cuma kita tak boleh terus kata yes. Kita kena salurkan benda ni tak boleh buat dulu. Kalau nak buat, this is what we need to do. Kalau kita boleh guna pakai perkara-perkara ni, rakyat tengok kita ada mind setting kepada rakyat. Betul. Hari ni kita gagal daripada segi nak mind setting rakyat. Sekarang ni kalau kata kita nak buat satu perkara, mind setting rakyat dulu. Yang penting. Why, so on, kenapa kita buat dan sebagainya. Yang boleh diterima pakai. Betul. Jangan kita mind setting rakyat kata no, tak boleh pakai. Tapi kita tetap buat. Proceed. That mean kita kena ada satu naratif, satu mind setting kepada rakyat. Kita akan pastikan negara kita go way forward sebab dia macam ni, ini yang rakyat perlu lakukan. Pengorbanan rakyat daripada segi macam mana. Bagi saya secara konsisten, bukan mengenai pengorbanan daripada pendidikan. Tetapi daripada sektor lain. Bagi saya macam telah dikatakan, education is for all. Pendidikan untuk semua rakyat Malaysia. Dan saya inginkan dan saya bercita-cita daripada zaman pemuda, saya setuju dengan satu perkara. Pendidikan percuma kepada rakyat Malaysia. Ini memang saya punya pembawa daripada zaman saya muda sampai umur sekarang dah nak petua dah. Pemuda tua. Is free education for all. Kalau kita boleh laksanakan, negara-negara luar akan mencemburui negara kita. Betul. Dan kita akan menunjukkan we are one of the best nation dalam ASEAN region. InsyaAllah. Baik. Saya kira saya nak ucapkan terima kasih lah buat Datuk Arman dan juga Puan Aisyah sebab apa yang kita diskusi ni sebenarnya adalah untuk memberikan yang terbaik buat kerajaan dan juga rakyat Malaysia. Kan. Okey, jadi kepada penonton setia Channel 10 Malaysia, jangan lupa like, share and subscribe dan mungkin boleh tinggalkan komen apa lagi topik yang kita boleh bahaskan pada episod yang akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.